Assalamualaikum semua. Hari ini kami dari kumpulan 3, iaitu saya, Adana Batisha, dan rakan-rakan saya, Emil Yu, Erningu, Kaizu, Kum Chok Shin dan Won Yang K akan membentangkan tentang sistem politik institusi Parlimen Malaysia. Bagi pengenalan, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Bagi badan perundangan dan legislatif, sebelum kedatangan kuasa kolonial, masyarakat di Malaya mempunyai sistem perundangan sendiri. Terdapat 2 jenis undang-undang adat yang diamalkan oleh negeri-negeri, iaitu adat Temenggung dan adat Pepatih. Setelah kedatangan British, iaitu kolonial, terdapat perubahan yang berlaku, iaitu perundangan Inggeris telah menggunakan common law secara meluas. Secara keseluruhannya, undang-undang Malaysia hari ini diambil daripada 5 sumber utama. Dan salah satunya ialah Parlimen Malaysia. Berikut merupakan jenis-jenis sumber utama Undang-Undang Malaysia, iaitu Undang-Undang Inggeris, Undang-Undang Islam, Undang-Undang Adat, keputusan-keputusan mahkamah dan undang-undang bertulis yang dibahagi kepada 2, iaitu Perlembagaan dan Perundangan Persekutuan dan Negeri. Common law merupakan satu istilah bahasa Inggeris yang bermaksud undang-undang am atau undang-undang semua. Diperkenalkan oleh British selepas penaklukan Norman pada tahun 1066. Common law biasa digunakan oleh negara jajahan British dahulu atau diperkenalkan sebagai negara Commonwealth seperti Malaysia. Prinsip utama dan sebab common law ini diperkenalkan adalah untuk memberi pampasan kepada mangsa setika jenayah dianggap sebagai kesalahan. Ia dinotakan untuk cirinya yang mempunyai undang-undang bukan statut dengan konsep duluan mengikat didapati daripada keputusan-keputusan mahkamah terhadap kes terdahulu yang merangkumi masa beradab-adab. Jadi, common law lebih menegaskan terhadap case law yang dahulu sebagai rujukan berbanding dengan legislasi tegas. Alternatif yang utama kepada sistem common law adalah undang-undang sivil yang digunakan pakai di kebenuaan Eropah dan kebanyakan negara lain. Negara-negara bekas Kesatuan Soviet dan negara sosialis lain menggunakan sistem perundangan undang-undang sosialis. Pada masa kini, Badan Perundangan Malaysia diperkenalkan sebagai Parlimen. Parlimen berasal dari perkataan Perancis, Parlemen. Parler bermaksud bercakap, manakala Parlimen merupakan tempat untuk bercakap atau berbincang. Parlimen merupakan badan perundangan untuk negara lain juga. Yang paling terkenal pula adalah Parlimen United Kingdom, yang kadang digelar Ibu Parlimen-Parlimen. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Selain itu, tugasan Parlimen ialah meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan, dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen juga menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan kepentingan rakyat. Misi Parlimen ialah memastikan tadbir urus yang profesional, berintegriti dan dinamik. Parlimen komited untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab dengan cekap dan amanah kepada pemegang taru, memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan serta mengguna pakai amalan terbaik berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Visi Parlimen Malaysia ialah sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia.
Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Dewan Negara mengandungi seramai 69 orang ahli dan ahli-ahli Dewan Negara juga digelar sebagai senator. Semua ahli Dewan Negara adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 26 orang ahli adalah perwakilan 13 buah negeri, 2 orang ahli adalah perwakilan wilayah persekutuan dan 40 orang ahli adalah dilantik daripada kalangan yang cemerlang dalam bidang profesional. Setiap ahli Dewan Negara akan memegang jawatan selama 3 tahun iaitu 1 penggal dan boleh disambung sebanyak 1 penggal lagi. Mereka telah memberi sumbangan yang cemerlang dalam perkhidmatan awan, bidang profesional, bidang tertentu seperti perdagangan ataupun mewakili sesuatu kumpulan minoriti, contohnya orang asli. Ini adalah fungsi-fungsi Dewan Negara. Dewan Negara boleh membahaskan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih terperinci. Selain itu, Dewan Negara boleh memulakan sesuatu rang undang-undang kecuali rang undang-undang kewangan. Dewan Negara hanya berkuasa untuk menangguh rang undang-undang tetapi mereka tidak berkuasa untuk menolak. Dewan Negara juga berkuasa untuk menangguhkan kelulusan rang undang-undang kewangan tetapi tidak lebih dari sebulan dan tidak lebih dari 1 tahun untuk rang undang-undang lain. Seterusnya, Dewan Rakyat merupakan salah satu komponen daripada Parlimen dan ia berbeza dengan Dewan Negara. Ahli Dewan Rakyat juga dikenali sebagai ahli Parlimen. Dewan Negara dianggotai seramai 222 orang ahli yang terdiri daripada ahli Parlimen yang bertindak sebagai kerajaan dan pembangkang. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. Parti yang memperoleh kerusi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Di samping itu, kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat adalah seperti berikut, iaitu merupakan seorang warga negara Malaysia, berumur tidak kurang dari 18 tahun, sempurna akal, bukan seorang muflis dan tidak memegang sebarang jawatan dalam Dewan Negara pada masa yang sama. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen, setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Seterusnya di peringkat negeri, terdapat satu badan yang berfungsi sama dengan Parlimen, iaitu Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri terdiri daripada Sultan sebagai Ketua Negeri, seorang Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri ini terdiri daripada orang yang dilantik mengikut perlembagaan persekutuan. Sultan akan mengadakan persidangan dari semasa ke semasa dan akan mengetuai persidangan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri akan dikekalkan selama 5 tahun sekiranya tidak dibubarkan dalam jangka masa tersebut. Sultan pula boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri. Setelah dibubarkan, pilihan raya umum mesti diadakan dalam jangka masa 60 hari dari tarikh pembubaran. Secara umumnya, Dewan Undangan Negeri berperanan untuk menggubal perundangan dan dasar negeri. Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dipanggil enactment. Segala enactment ini yang telah diluluskan akan ditandatangani oleh Dulu Yang Maha Mulia Sultan dan akan menjadi undang-undang setelah diwartakan dalam warta kerajaan. Selain itu, Dewan Undangan Negeri juga berfungsi untuk memantau institusi pemerintah iaitu jabatan dan agensi kerajaan negeri. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bertanggungjawab untuk mengkritik atau menegur tindakan institusi kerajaan bagi memastikan jabatan atau agensi negeri tersebut melaksanakan fungsinya berdasarkan dasar yang telah ditetapkan. Dewan Undangan Negeri juga merupakan pengantar dalam penyampaian suara rakyat kepada kerajaan. Tambahan pula, Dewan Undangan Negeri pula bertanggungjawab untuk membahaskan dan meluluskan belanjawan negeri serta menjaga kedaulatan perlembagaan dan hak berperlembagaan negeri dan rakyat. Akhirnya, inilah semua yang telah dibentangkan oleh kumpulan kami berkaitan dengan Badan Perundangan di Malaysia. Kami berharap agar pembentangan ini telah memberi banyak info yang berfaedah kepada kawan-kawan semua. Terima kasih.